Takut terlupa. So, 2 tambah 3 sama dengan 5. So, kita tulis 5. Okay, faham? Kat sini kita dah cancel 2 ni. Kalau tengok 3 ni, kurangkan 1 jadi 2. Sama juga, ulang balik 2 tolak 6. Tak boleh sebab 2 lagi kecil. Jadi kita tengok nombor 6 ni. Nombor 6 ni, mana satu nombor 6? Kat sini nombor 6. Okay. So, pairing dia, kawan dia adalah 4. Nampak tak? Kawan dia adalah 4. So, kita tambah kat sini. Tulis tambah 4. Boleh faham? Dan saya ni, boleh faham tak? Firas boleh faham? Haikal? Okay. Konsep ni awak boleh buat dalam soalan periksa. Benda ni tak salah. Okay. Kalau awak tengok kat sini, 2 tambah 4 adalah 6. Awak tulis 6. Boleh faham? Kemudian, 5 ni, kita dah ambil 1 kat sini. Jadi, dia akan tinggal, dia akan susut jadi 4. Faham? Jadi, 4 tolak dengan 9 boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab 4 ni lagi kecil daripada 9. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita tengok 9. Cari nombor 9. Kita tengok dalam nombor ni, ni nombor 9. Kawan dia adalah 1. Kita tambah dengan 1. Jadi 1 tambah 4 jadi 5. Nampak? Mudah tak? Mudah tak? Haikal mudah tak? So kat sini kita terpaksa kurangkan 1. Okey, faham tak? Kurangkan 1. Jadi tinggal lagi 7. Sekarang ni 7 tolak 1 boleh ke boleh? Boleh kan? Sebab 7 ni lebih besar daripada 1. Jadi 7 tolak 1 jawapan dia adalah jawapan apa? Cuba tulis jawapan. Cikgu nak tengok typekan jawapan dia. Jawapan apa Haikal? Tolong tulis. Okey. Alisha, tulis. Jawapan apa Alisha? Okey. Okey, baik. Jawapan dia adalah, cikgu nak tengok kat sini. Jawapan dia 6. Okey, so kita tulis ni 65, 65. Itulah jawapan dia. Thank you very much Lisha, Mira Kudrat, Danish Aiman. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita pergi ke soalan yang seterusnya. Boleh ke boleh? Kita akan pergi soalan yang seterusnya. Okey. Cikgu clearkan dulu. Okey, soalan ni soalan satu markah, soalan yang senang sangat. Soalan dia, soalan ini tentang nombor perpuluhan. Darjah 1 menunjukkan sedangkan peringkat nombor 24.358. Soalan dia, nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Nilai tempat. No Shikin, kenapa angkat tangan No Shikin? Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak anda tulis jawapannya. Nilai tempat. Nilai tempat bagi digit yang bergaris. Okey. Tulis jawapan, cikgu nak tengok apa nilai tempat dia. Semua jawab per 10. Okey. Kalau tak faham, tulis kat situ tak faham. Jangan awak ikut kawan awak. Tulis kat situ tak faham sebab cikgu boleh ulaskan benda ni. Okey. Baik. Okey. Tak faham. Bagus. Apa ni? Sayuti ke apa? Tak faham. Syarifah. Bagus Syarifah. Ikhlas, jujur. Cakaplah tak faham. Wan Hana. Jangan awak ikut kawan awak. Just tulis je tak faham. Nanti cikgu terang. Yang lain yang faham tak apa. Tak ada masalah. Sekarang ni cikgu nak terang. Bantu kawan awak yang tak faham. Okey. Yang nak ambil nota boleh ambil nota. Okey. Tengok cikgu buat. Yang ni kita gariskan setelah perpuluhan. Ini adalah SAR. Semua orang tahu ini adalah SAR. Okey, SAR. Kemudian ini adalah puluh. Itu kena awak tulis sikit nota kat situ. SAR puluh. Okey, kemudian yang digit selepas perpuluhan dia mewakili, yang ni mewakili adalah per 10.
Per 10. Ni yang per 10. Maksudnya digit yang pertama ni adalah per 10. Digit yang kedua adalah lepas per 10 adalah per 100. Per 100. Digit yang ketiga adalah per 1000. Okey, ada yang tanya kenapa per 10? Cikgu nak tanya kenapa kat sini per 10, sini per 100, sini per 1000. Kenapa dia tak letak kat sini per 1000, kat ni per 10, ni per 100. Tolong komen sekejap. Cikgu nak tengok sebab apa. Cikgu nak bagi anda faham. Tolong komen sebab apa kat digit 3 tu per 10. Okey, tolong komen. Nasaruddin tak faham tak apa, Haikal tak faham tak apa, ni cikgu ajar. Tak tahu. Awak, itulah masalahnya. Bila awak bagi soalan, awak hanya tahu jawapan tapi tak tahu sebab apa. Itu masalahnya. Bila nak jawab soalan kebat, dia akan jadi isu kat sini. Okey. Okey, baik, cikgu terangkan. Sebenarnya pasal apa yang per 10 per 100 ni? Dia tengok kat mana? Hairan. Okey. Sebenarnya macam ni. Okey. Per 10 bermaksudnya kalau kita belajar teknik 4P iaitu perpuluhan tukar pada nombor bulat. Contoh macam inilah. Ini cikgu ambil satu digit. 0.3. Ini bermaksud satu digit ni bermaksud dia sama juga dengan dia bahagi dengan 10. Apa? Bahagi dengan 10. So, 3, satu digit ni 3. Okey. Kemudian 10. Itu dia panggil per 10. Satu digit. Sebab ni kalau kita nak ubahan 0.3, okey, dia sebenarnya 3 per 10. Kalau 35, kalau 35 sebenarnya 0.35 maksudnya 35 per 100. Itu dia punya sebab dia kenapa per 10 dan per 100. Boleh faham tak? Ain Syafiyah, boleh faham? Boleh faham? Okey, jadi jawapannya adalah per 10. Okey, seterusnya kita akan ke slide yang seterusnya. Tukarkan 92 per 1000 kepada nombor perpuluhan. Ini salah satu topik 4P ya. Perpuluhan, penukaran unit dan pecahan dan peratus. Okey, tolong tulis jawapan anda kepada nombor perpuluhan. Azri, dia cakap 9.23. Jadi yang mana yang tak faham, tulis tak faham. Sebab nanti cikgu, jujur tak tahu. Bagus Haikal. Mana Haikal? Tolong angkat tangan sekejap. Cikgu nak tengok. Yang mana tak faham, tulis tak faham. Azri tak faham. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Tak tahu. Tak tahu, tak faham. Oh, rupanya banyak yang tak faham. Tak tahu, tak faham. Heran lagi. Okey, tak apa, tak apa. Tak apa, kita bantu kawan-kawan. Macam mana kita nak jawab soalan berbentuk macam ni lah. Okey, baik, tak apa. Yang tak faham, tengok cikgu. Yang faham, tak apa. Kita sama-sama bantu kawan kita. Okey. Soalannya adalah berbunyi tukarkan 92 per 1000 kepada nombor perpuluhan. Sebenarnya 9 ni adalah nombor bulat. Kalau kita garis ni, ingat 9 ni adalah nombor bulat. Dia nombor bulat. Okey. 23 per 1000 ni adalah perpuluhan. Perpuluhan. Okey. Jadi kalau kita nak tukar kepada perpuluhan, kita mesti buat gariskan kat sini antara 9 dan 23 per 1000, dia akan dapat 9. Kemudian kita letak ya titik kat sini. Boleh faham tak? Kemudian kat sini kita tengok ada berapa kosong? Ada 3. So kita 1, 2, 3. Ini cara selamat lah. Maksudnya kita letakkan 3 kat situ. 3 garisan lah. Maksudnya mewakili sifar. Dan kemudian 23 ni kadang-kadang ada setengah dia letak macam ni. 9.23 sifar. Ini adalah jawapan yang salah.
Jadi jawapan yang betul, kita mesti letak nombor 3 ni, digit 3 ni di paling belakang sekali. Faham tak? Kemudian 2 ni di sebelah 3. Macam tu dia punya cara nak buat ni. Okey? Boleh faham? Last sekali kita letaklah sifar kat sini. Jawapan dia akan jadi 9.023. Faham tak? Dia sama juga dengan, kesnya sama juga dengan 23. Cikgu tunjukkan sikit, per 1000. Dia sama juga dengan, kita nak tukar pecahan kepada perpuluhan. So, kita kira berapa kosong ni? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Faham tak? Faham tak ni? Faham tak? So, kita letak kat sini, 3 ni, kita letak kat sini. Okey, boleh nampak tak? Jelas tak? Kemudian 2 kita letak sini. Faham? Lepas tu kosong. Lepas pada tu garis. Sini kita letak titik, perpuluhan dan sifar. Yang penting kita kena pastikan lepas pada titik ni, perpuluhan ni ada 3 digit. 3 digit ni mewakili 3 sifar. 3 ni, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh faham? Okey, kalau faham, Alisha faham tak? Alisha Aris. Ini adalah konsep yang anda kena faham. Sebab ramai yang buat silap, dia buat macam ni. Ini salah. Dia ingat 9.23. Itu memang salah. Jadi memang walaupun soalan 1 markah tapi dia silap. Rugi dah 1 markah. Boleh faham tak? Kalau faham, angkat tangan. Kalau faham, angkat tangan. Okey, baik. Okay, understand, faham. Okay, baik. Thank you very much yang faham. Oh no, Sharifah. Sharifah. Welcome Sharifah. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Jadi, okay. Pelajaran 1.1 menunjukkan markah matematik Haris. Okay, kita kena ingat setiap soalan mesti garis isi penting ataupun poin-poin penting. Okay. Macam kes ni, dia kata ujian matematik 93/100. Okey. Tukarkan markah matematik Haris kepada peratus. Nampak tak ni? Kepada peratus. Kepada peratusan. Peratus sama juga dengan 100. Kena ingat. Cuba tengok, cikgu nak tengok berapa orang. Berapa orang nak tengok jawapan anda? Tak faham, jujur tulis tak faham. Yang senang tak apa, Azri Amsyah, yang ni kalau faham, Alhamdulillah. Kalau senang, Alhamdulillah. Jadi cikgu nak bantu yang mana yang tak faham. Walaupun tak belajar lagi. Tak faham. Wan Muhammad Takif. Faham ke tak? Kalau faham, tulis faham. Tak faham, tulis tak faham. Takif faham. Okey, Alhamdulillah faham. 93% bukan 0.93. Dia tukar kepada peratus. Okey, baik. Kalau peratus, dia macam ni. Awak kena ingat kalau peratus, okey. Kalau peratus, dia sama dengan 93/100 darab dengan 100. Okey. Jadi 93/100 darab dengan peratus. Jadi kalau darab, awak potong, habis. Awak akan tinggal 93. Jadi terus tulis 93%. Mudah ke mudah? Sama tak kes macam dengan 9 dengan 100. Ada setengah student dia buat 90%. Ini adalah jawapan yang salah. Jawapan yang salah. Jadi kita kena darab dengan 100. Bila darab dengan 100, kita potong-potong, jawapan akan jadi 9%. Cikgu tulis ni ulang banyak kali ni sebab dalam periksa UPSR memang ada orang buat macam ni. Memang ada orang tulis 90%.
Iman memang mudah, tapi ada orang buat. Sebab orang yang kadang-kadang dia faham, dia akan jadi overconfident. Itu masalah dia. Okey, baik. Cikgu, cikgu nak anda faham dan jelas. Itu je. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya Raja 1.2 menunjukkan sekeping kad nombor. Okey, sekeping kad nombor. Okey, 7/10. Tukarkan pecahan, ni pecahan kepada nombor perpuluhan. Okey. Kalau tak faham, tulis tak faham. Tak faham, jangan pandai-pandai awak tulis ikut kawan awak. Kalau tak faham, tulis je tak faham. Nanti kita akan sama-sama bantu dengan kawan-kawan yang ada kat sekeliling awak ni. Tak faham, tulis tak faham. Jangan tiru jawapan kawan. Cikgu tak marah orang yang tak boleh. Cikgu nak bantu lagi. Sebab ada setengah tu dia nak takut cikgu marah. Dia tulis tiru jawapan kawan. Memang tak boleh macam tu. Tak faham, tulis je tak faham. Jujur pada diri sendiri. Sebab kita ni tengah belajar. Tak apa. Kalau kawan dah cepat dah dapat buat tu, kawan-kawan yang lain, tak apa, kita bantu kawan yang tak boleh jawab ni. Sama-sama bantu untuk dia faham dan jelas dan bantu dia untuk jawab dalam matematik. Okey, baik. Macam mana kita nak jawab ni sebenarnya? Okey. 7/10. Okey, 7/10 kalau kita tengok kat sini, dia ada berapa digit? Kita tengok satu digit je. Satu digit bermaksudnya 1 garis perpuluhan. Faham? Maksudnya satu je lah. Satu saja. Jadi 7 ni kita letak mana? Kita letak kat sini. 7. Faham tak? Jadi ni perpuluhan. Kat sini kita letak sifar. Faham tak? Sama juga kes macam kan 17/100. Kalau kes macam ni, okey, dia ada dua sifar. Jadi kita garis 1, 2. Titik kat sini. Boleh faham tak? 17, 7, 1. Boleh faham Mira Kudrat? Boleh faham? Jadi kat sini dah perpuluhan. So kita letak sifar. Sama juga kes macam 17/100, 7/10. Sama je kes. Boleh faham? Kalau faham sila komen kat situ faham. Cikgu nak clear satu-satu. Soalan mungkin nampak senang tapi ramai yang overconfident, dia salah buat. Okey. Cikgu dah tak boleh join ni. Tak boleh join apa tu? Okey, baik. Cikgu akan pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Soalan ni berbunyi, darjah 3 menunjukkan 4 keping kad nombor. 4 keping kad nombor. Nombor 30,276, 32,067, 37,602 dan 36,720. Soalan dia, nyatakan nilai digit. Dia nak nilai digit bagi digit yang bergaris. Dia nak nilai digit, bukan nilai tempat. Kalau tak faham, komen je tak faham. Kalau dapat jawapan, tulis je jawapan. Okey. Ain Syafia tak faham. Hairan lagi. Apa yang hairannya? Tak belajar lagi. Tak belajar tak apa. Belajar dengan cikgu. Okey. 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 Cikgu akan terangkan satu-satu. Daripada soalan ni, dia kata nyatakan nilai digit yang bergaris. Nilai digit yang bergaris nampak dua kan? So, kita kalau kata nilai digit, bukan nilai tempat.
Kalau nilai tempat macam ni, 10, ratus, ribu itu nilai tempat. Kalau nilai digit bermaksudnya kita garis dia kat sini. Ni digit 2. So letak ni 2. Ni sifar, letak sifar. Lepas tu kat sini sifar. Sini pun sifar. Jadi belakang semua sifar. Boleh faham tak? Tak kira ratus ribu ke, juta ke, tetap akan letak sifar, sifar, sifar. Okey. Jelas? Kalau jelas sila komen jelas. Kalau faham sila komen faham. Cikgu nak tengok berapa orang yang faham cikgu ajar ni. Okay. Jelas dan faham. Okey. Sila komen kat bawah tu jelas dan faham. Okey. Kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan ni selalu keluar dalam exam. Okey. Padankan pecahan dengan rajah yang betul. Okey. Dan ini cikgu letak A. Ini cikgu letak A lah. A, B, C. Okey. Anda tulis dalam chat tu sama ada A atau B atau C. Boleh faham tak? Kalau anda kata A, jawapan dia A, anda tulis A. Kalau C, tulis C. Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Jujur lagi tak tahu. Haikal, Mira Kudrat tak tahu, tak apa Mira Kudrat. Faham. A, tak faham. Siapa dia ni? C. Okey, ada jawab C. Tak faham. Oh, ramai yang tak faham. Nampak? Ramai yang tak faham. Ada yang dapat A, ada dapat B. Tak apa, biar. Mula-mula tak tahu, lepas tu nampak dah mudah. Tak faham, tak faham. Tak apa, tak faham, tak apa. Kita bukan nak ni. Okey. Kita tengok. Kita tengok kat sini, daripada soalan ni, 9/2. Kita tengok kat sini 2. 2 ni pecahan dia 2. Pecahan dia berapa? 2. Bermaksud, kalau kita tengok kat sini, berapa banyak pecahan kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pecahan dia 10. Per dengan 10. Yang ni pula. Ada berapa pecahan dia? 1, okey. 1, 2. Per dengan 2. Okey. Yang ni pula ada 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey. 1, 2, 1, 2. Okey, ini silap sikit ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini 6. Sorry. Ini 6. Yang ini 2. Pecahan dia 2. Jadi, bermaksudnya, 2 ni, 2 kotak ni. 1, 2. Maksudnya 2 kotak. Boleh faham tak? Jadi, kalau kata 9, maksudnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per dengan 2. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi sama je kes macam kan 3/2. 3/2 sama juga kes yang 3/2 ni. Sama, tak ada masalah. Okey, 3/2. Okey, awak letak 2. Okey, pecah 2. 3/2 maksudnya doretkan 3. 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3/2. Dua kotak ni mewakili 2. Faham tak cikgu cakap dalam masa kampung ni? Faham tak? Jadi, ini memang soalan ni akan jadi confuse pada kamu bila timbul dalam UPSR akan datang. Tak kira dapat exam apa pun, tapi ini dia akan confusekan. Walaupun nampak macam senang, tapi dia mengconfusekan anda. Boleh faham tak? Faham? Kalau faham, sila komen faham. Sila komen faham. Okey, kita akan pergi ke seterusnya. Okey, mana ni? Alhamdulillah semua faham. Okey, kita pergi ke seterusnya. Tukarkan 7/2 kepada nombor bercampur. Dia ada banyak cara nak tukar, tapi awak tuliskan jawapan. Nak senang, awak cakap. Kalau tak faham, tulis tak faham.
Oh, tak faham ah. 3 1 per 2. 3 1 tak tahu. Nurul. Azri tak tahu. Okey, 3 1 per 2. Okey, right. Okey. Baik. Sekarang ni kita tengok macam mana nak buat benda ni. Sebenarnya benda ni senang je. Konsep yang kita kena faham. 2 ni bermaksud, cikgu nak beritahu, okey, dia ada 2 kotak. Mesti dia ada 2 kotak. Cikgu suka pakai kotak, nampak sikit. Okey, sekarang ni 7 bermaksudnya dia lorekkan dia sebanyak 7. 1, 2, baru 2 tak cukup lagi. Kita buat lagi kotak. 2 lagi pecah. 3. Okey. Buat lagi. 4, 5, 6. Okey, satu lagi. Okey. Ini cara buat cara kotak lah. Maksudnya 7 per 2. 2 ni 2 lah. 2 kotak. Jadi lorekkan 7 ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kat sini kita dah nampak dah. Faham tak? Maksud dia 7 per 2. Kalau nak tukar dalam nombor bercampur, jadi kita faham dah kat sini. Okey. Okey, kita faham. Kat sini 1, okey, 2, 3. Maksudnya ada 3 kotak yang penuh, jadi 3. Boleh faham? Kemudian, yang ni yang lorekkan ni, yang dah lorek ni ada satu je lorek. Jadi kita buat pecahannya 1 yang dah lorek. Dan kotak ni sebenarnya kita kira berapa kotak? 1, ni ada 1 dan 2. 2 kotak je, jangan kira semua. Jangan kira semua kotak ni, kira berapa pecahan pada setiap kotak tu. Jadi 2 je lah. Okey, cara yang satu lagi, ini cara kedua. Awak bahagi 7, awak bahagi dengan 2. Tu cara yang kedua, maksudnya kaedah yang kedua. Jadi awak darab 3. 3 kali 2, 6. So 6. Tolak 7 tolak 6, 1. Jadi awak ambil nombor ni, letak ni 3, 3, 1, 1 per 2. Okey, dia ada 2 kaedah. Okey, kaedah kedua pun boleh, kaedah pertama pun boleh. Mana-mana boleh. Tapi yang kaedah pertama ni adalah konsep. Sebab apa cikgu ajak konsep ni? Sebab bila awak nak jawab soalan kebat, dia boleh menggunakan kotak ni. Memang awak akan gunakan calculation ni, tapi bila sampai satu level, bila jawab soalan kebat, awak tak boleh buat, awak akan tersilap. Boleh faham tak? Boleh faham. Jadi kalau boleh pakai calculation, boleh, tak ada masalah. Kalau nak pakai kotak pun boleh. Tapi kena faham, kotak ni lah paling asas kalau kita nak buat soalan jenis kebat, soalan pecahan. Jadi untuk student cikgu yang impi, dia membuat kita cikgu ajar macam mana menjawab soalan kebat menggunakan box model. Jadi sebab tu asas kena faham. Okey, baik. Seterusnya, kita akan ke soalan yang seterusnya. Okey, rajah 2 menunjukkan kad-kad angka. Tuliskan 5 digit terkecil daripada semua angka yang diberi. Semua angka diberi, tuliskan digit yang terkecil. Okey, kalau tak faham, komen tak faham. Kalau tak faham, komen tak faham. Yang dapat jawapan, alhamdulillah. Yang tak faham, komen tak faham. Ain Syafiah, tak faham. Zakwan, jangan tulis banyak sangat. Tulis sikit je. Kalau faham, tulis faham je. Jangan tulis M tu panjang sangat. Okey. Jangan sampai spam oh. Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak buat. Mohon kalau faham, tulis faham je. Jangan tulis M tu panjang sangat. Okey, baik. 2, 7, 1, 4, 5. Jadi dia kata digit yang terkecil. Jadi yang pertama sekali yang ni lah.
1. 1. Kemudian yang kedua 2. 2. Yang ketiga ni lah 4. 5 dan 7. Jadi digit yang terkecil daripada nombor 5 digit yang diberikan. Yang ni 1, 2, 4, 5, 7. Yang betul tahniah lah. Okey, boleh faham Kalau faham, komen faham. Cikgu akan pergi ke slide yang seterusnya. Cikgu nak tengok confirm dah ke yang faham ni? Okey, baik. Thank you very much. Okey, bagus dah faham. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Gunakan 37,245 kepada ratus yang dekat. Highlight ratus yang dekat. Ratus yang dekat, bundarkan. Tulis jawapan. Cikgu nak tengok jawapan anda. Kalau tak faham, tulis tak faham. Kalau tak faham, tulis tak faham. Okey. Okey, bagus, semua jawab betul. Semua faham. Cantik. Okey, baik. Okey, cikgu tunjuk sikitlah. Okey, 37 kepada 37,245. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kalau ratus ni 10 ratus. Kat sini ratus. Jadi apa yang kita perlu buat adalah ni ratus ratus. Kita tengok nombor yang sebelah ni. Nombor 4 ni, kalau 4 ni dia lebih daripada 5, maksudnya kita tambah 1. Ni 1 hingga 5. Yang ni 9. Sini tambah 1, ini tambah 0. Jadi kalau 4 ni bawah kat sini, dia di sini, di bukit ni di bawah, jadi kita tambah 0 je lah, tambah sifar. Jadi 37,000 tambah sifar kat atas ni, sifar. Jadi 200. Itu je. Boleh faham? Okay, kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Okey. Bagus, semua dah faham. Okay, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, dalam satu minggu, tempoh satu minggu, Auni dapat menyimpan wangnya sebanyak berapa ni? Sebanyak RM1. RM1 dan kakaknya dapat menyimpan sebanyak RM3. Okey, dalam seminggu. Nisbah wang simpanan Auni kepada kakaknya. Berapa nisbah dia? Abi boleh buat Abi? Kalau boleh buat, tulis boleh buat. Kalau tak boleh, tak faham, tulis je tak faham. Cikgu nak tengok jawapan Abi. Faham ke tak faham? Tak belajar bukan tak faham. Okey, baik. Dia sebenarnya macam ni, cikgu tunjukkan cara nak buat untuk soalan ni. Okey, untuk soalan ni, tempoh seminggu Auni menyimpan wang sebanyak RM1. Okey, kakaknya menyimpan wang sebanyak RM3. Nisbah wang simpanan Auni. Nampak perkataan yang pertama adalah Auni. Mana Auni? Ni RM1 ni. RM1. RM. Okey, nisbah Auni. Nampak perkataan Auni. Dan kepada wang simpanan kakaknya. Jadi kakaknya RM3, kita letaklah RM3. Senang aja. Okey. Boleh faham? Dia ada soalan UPSR, dia berbunyi macam ni. Tak kira soalan PSR. Nisbah wang Auni kepada keseluruhan. Kalau dia cakap Auni kepada keseluruhan bermaksud RM1 Auni kepada keseluruhan adalah RM4. Maksudnya Auni tambah dengan Akmal, jangan tulis panjang macam ni Akmal. Nanti kena kick out nanti. Sekali lagi tulis kena kick out. Kesian kawan-kawan. Kesian kat kawan-kawan ni dalam ruangan chat ni. Okey. Okey, baik. 1 nisbah 4 bermaksud keseluruhan. Kalau 1 nisbah 3 maksudnya Auni dan kakaknya. Kalau dia kata nisbah wang simpanan Auni kepada keseluruhan, barulah kita tambah 3 tambah RM1, RM3 tambah RM1 jadi RM4. Boleh faham tak?
Dua benda tu dia akan soal dalam periksa. Sama ada keseluruhan ataupun dia mention nama. Okey, boleh faham? Kalau faham sila komen faham. Kena letak RM. Jangan tak letak RM. Kena letak RM. Kalau tak letak RM dah salah dah. Sebab soalan ni satu markah. Kalau salah, semua. Okey. Okey, seterusnya. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, Rajah 1 menunjukkan tanda harga bagi satu barang. 2000 RM 2100. Berapakah bilangan wang kertas RM100 yang sama nilai dengan harga barang tersebut? Apa jawapan dia? Berapa keping? Sebelah keping wang 100, 21 keping. 12 keping. Kod mana pula 12 keping, Fizah? Fizah, kira kod mana Fizah? Cuba Fizah tulis kok. Fizah kira macam mana 12? Okey. Mungkin tersilap. Tak apa. Okey, baik. Tak belajar lagi. Takif, jangan risau, tak belajar. Sebenarnya benda ni bukan isu belajar tak belajar. Benda ni isu dia ilmu. Okey, kita tengok macam ni. Dia kata berapakah bilangan wang kertas? Wang kertas 100. So, sepatutnya RM, okey, 2100, okey, bahagi dengan RM, silap. RM 100. Dia punya calculation dia macam ni. Maksudnya kita nak bagi berapa bilangan wang keping 100 dalam 2100. So kita bagi. Kita bagi ni sifar. Ni sifar. Boleh faham? Okey. So jawapan dia adalah 21 keping. Tulis kat situ 21 keping. Jangan tulis 21. Kalau tulis 21 tak ada markah. Mesti tulis 21 keping. Boleh faham? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, sila komen faham. Okey, baik. Seterusnya, okey, soalan yang seterusnya adalah bundarkan RM 6,542 70 sen kepada ringgit yang terdekat. Dengar tu. Kepada ringgit yang terdekat. Jadi kita highlightkan perkataan bundarkan kepada ringgit yang terdekat. Cuba kira, cikgu nak tengok berapa anda dapat. 6,544. Macam mana kira tu? 40. Tak faham. Ain Syafiah, tak faham. Terima kasih Ain kerana jujur. Hamzah 7,000. Macam mana boleh dapat 7,000 Hamzah? Cikgu belah tak habis nak tidur. Okey. Belum habis. Okey, kalau awak rasa benda ni awak nak tidur, awak tidur, tak kisah. Jadi cikgu akan ajar kepada yang berminat aja. Okey. Okey, baik. Cikgu akan tunjuk macam mana cara nak buat. Okey, 6,543. Okey, kita kena tengok kat sini. Kepada ringgit, mana ringgit? Yang ni 70 sen. Ringgit yang mana? Dua ni adalah ringgit. Dua ni adalah ringgit. So, kalau kita bundar kepada ringgit, dua ni lah. Jadi, kita bulatkan kepada 7. Kalau dia lebih pada, maksudnya 5 dan ke atas, kita kena tambah 1. 7 ni dah lebih pada 5, jadi kita tambah 1. Jadi jawapan dia adalah RM 6,544. Okey, faham? Kalau tak tulis RM, salah. Mesti tulis RM. Boleh faham? Sebab soalan dia satu markah.
Kalau awak tulis 6,544, 43, minta maaf 43. Salah pula. 43. Okey. 7 tambah 1, 3. Jadi RM 6,543 baru betul. Dapat satu markah. Boleh faham? Boleh faham? Alisha, Aris, boleh faham? Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey, sebuah tangki dapat diisi dengan 1,000 liter minyak petrol. Berapa buah tangki diperlukan untuk mengisi 0.35 juta liter minyak petrol? Okey. Okey, cikgu nak, anda tak nak tulis jawapan, tulis jalan kerja kat sini. Awak bahagi ke apa ke, tolong tulis. Cikgu nak tengok jawapan anda. Betul ke tak betul ke takut anda tiru kawan awak? Tulis jawapan. Kalau contoh tak tahu. Okey. Tulis je jawapan. Yang mana yang boleh tulis jawapan. Jujur tak faham. Okey, bagus. Yang jujur tak faham tu, saya ucapkan terima kasih. Tak faham. Okey, tak apa, terima kasih. Tak faham, tak apa, tak apa, tak apa. Understood. Okey. Firas tak faham. Okey, baik. Macam ni. Kita kena faham soalan dia. Faham soalan dia berbunyi, sebuah tangki dapat diisi dengan 1,000 liter minyak petrol. Okey, dia dapat isi 1,000 liter minyak petrol. Maksudnya satu tangki 1,000. Berapa buah tangki, soalan dia berapa buah tangki dia perlukan untuk mengisi 0.35 juta. Soalan ni kita kena convert apa kata perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey. Jadi kalau kita tukar 0.35 juta, okey, J, okey, dia akan jadi sama juga dengan 350,000. Okey. Kita kena tukar dulu. Lepas tu soalan dia, berapa tangki yang dapat diisi dengan 1,000 liter? Cara kita buat adalah kita kena bahagi dengan 1,000. 1,000 liter. Kita bagi dengan 1,000 liter. Boleh faham? Lepas tu kita potong, 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 potong. So jawapan dia adalah 350 tangki. Sebuah tangki. Tangki. Okey. Faham? Baru dapat satu markah. Faham tak? Kalau nak tulis, tulis. Okey. Kalau faham, sila komen faham. Okey, baik. Kalau tak tulis tangki, itu salah. Okey? Boleh faham? Kalau faham, sila komen faham. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Sebelum tu, cikgu nak maklum kat kamu semua. Okey, kalau kamu nak sambung lagi sebab kita ada lagi kelas bengkel formula asas matematik. Kalau kamu rasa nak sambung lagi program ni, nak belajar macam mana pecahan, penukaran unit, 4P. Hujung minggu ni, Jumaat, Sabtu, Ahad selama 3 jam. Anda boleh daftar dengan cikgu cepat sebab tempat dia sangat terhad. Okey, macam tadi kan kita nak tukar 0.35 juta. Itu pun kita akan ajar dalam bengkel hujung minggu ni. Kalau anda nak, yang mana berminat, terus daftar sebab kita nak sambung lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam bengkel ni ada teknik 3P, peratur, perpuluhan, pecahan, macam mana cikgu nak mengajar teknik pecahan, teknik penukaran unit, peratus, perpuluhan, semua sekali lah. Okey. Kemudian cikgu akan bagi rujukan sebagai video, 60 video.
Okay. E-book kalau nak print boleh print. Macam dengan adik ni dia boleh print e-book ni. Ada soalan latih to be. Okay. Okay. Kemudian nak ni antara student-student cikgu. Okay. Dia orang ni dah student yang cikgu tunjukkan yang sebentar tadi ni. Dia orang dah masuk program IMPI iaitu Intensive Math Program. Dia orang dah start belajar teknik menjawab soalan kebat. Cikgu nak anda pandai ataupun anda berjaya sampai ke tahap dia orang lah. Okey, seterusnya. Okey, bengkel formula asas matematik ni dia akan bermula pada tarikh 17 hingga 19 April 2020 selama 3 jam. Masa 9.30 sampai 10.30 macam sekarang lah. Okey, kalau anda berminat, kalau betul-betul minat, anda boleh bagi tahu kat parent kamu, daftar sekarang sebab tempat pun dah tak banyak dah terhad. Okey. Dia ada 2 pakej, sama basic atau premium. Kalau premium anda akan dapat video tadi 60 video e-book yang tadi kan. Anda akan dapat itu. Lepas tu anda akan dapat bengkel webinar bersama cikgu 3 jam. Cikgu cadangkan ambil yang 70 sebab anda dapat video tu. Sebab video tu ada 14 teknik. Anda boleh tengok teknik tu. Bila-bila masa dalam Facebook group. Okey, kalau berminat, betul-betul minat, masa dah terhad dah ni, sekarang ni hari Khamis, besok dah start untuk kelas webinar tu. Tulis website ni www.pandaimaths.com. Cikgu harap akan jumpa kamu kat sana yang boleh bantu kamu dalam menguasai teknik pecahan, peratus dan penukaran unit 4P. Okey. Kalau betul-betul minat, tulis kat situ laman web dan maklum kepada ibu bapa kamu untuk daftar hujung minggu ni. Okey, boleh faham? Okey. Kalau faham, cikgu rasa itu saja. Pastikan tulisan ni betul, jangan silap tulisan www.pandaimaths.com. Boleh Alisha? Alisha Aris boleh? Mamat Takif. Lagi siapa lagi? Ida. Kalau berminat nak belajar, nak sambung dengan cikgu lagi, boleh daftar untuk minggu ni. Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap apa yang cikgu ajar pada malam ni kamu akan dapat menggunakan ilmu sebaik mungkin. Ilmu dia digunakan sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah. Okey. Alah, tak ada kuis. Ada kuis ke? Ada premium. Mungkin premium sakit W premium. Tulisan saya buruk. Tak apa. Tak sempat dah kuis sebab sekarang ni dah 10.30. Tidur dah. Okey, jangan lupa hujung minggu ni daftar terus. Duit semua. Awak masuk UP kan? Duit semua. Kan? Betul? Lagi siapa lagi masuk MP? Nur Syarifah, dia belajar MP ke? Lagi siapa lagi? Baik dia. Syarifah belajar MP. Okey, yang mana nak join program minggu ni daftar terus bye semua. Bye. Bye. Jumpa lagi. Okay. Bye cikgu. Bye. So, thank you very much Takif. Thank you cikgu.